Satu masalah DJI Osmo Pocket aku ialah aksesori dia terlalu banyak. Dan sebenarnya aku tak ada tempat untuk nak simpan ke semua aksesori yang ada dalam kamera ni. Aku sebenarnya ada gunakan casing plastik biasa. Cumanya bila aku try masukkan ke semua aksesori yang ada ni, aku takkan dapat masukkan semuanya sekali. Lebih-lebih lagi Wi-Fi modul ni, saiz dia memang besar dan memang takkan muat lah dalam bekas casing kecil ni. Jadi aku rasa aku kena buat sesuatu untuk nak simpan ke semua aksesori yang ada ni. Okey, sekarang aku nak tunjuk macam mana nak buat benda tu dengan menggunakan 3D printer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Muhammad Haziq. Nama aku Haziq. So hari ni aku nak cerita pasal 3D printing. First of all, sebelum kita pergi kepada topik kita, aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton-penonton yang sudi menonton video aku sebelum ni, dan juga kepada penonton-penonton dan subscriber-subscriber yang sudi subscribe kepada channel aku. Ada banyak kekurangan dalam channel aku ni. InsyaAllah aku akan try untuk perbaiki dari masa ke masa. 3D printing merupakan sebuah kaedah pembuatan yang mana kaedah ini mencairkan plastik filament ataupun berbenang plastik seperti ini yang dicairkan dalam suhu yang tinggi, biasanya dalam 180 darjah Celsius hingga ke 220 darjah Celsius, dan dibentuk lapisan demi lapisan sehingga membentuk sebuah objek solid. Kaedah ini bukanlah kaedah yang baru, dia dah popular dan digunakan oleh banyak industri dalam beberapa tahun kebelakangan ini, disebabkan teknologi itu dah berkembang dalam tahun 2020. Sekarang ni kita boleh tengok lambakan mesin-mesin 3D printing yang mampu milik dalam pasaran-pasaran online di negara kita. So untuk kali ni aku nak ceritakan apa yang ada dalam sebuah mesin 3D printing, macam mana kita nak menghasilkan sebuah model 3D printing daripada design sehinggalah kepada physical object dia. Jom kita tengok. Okey, sebelum kita pergi kepada macam mana nak menggunakan 3D printer ni, aku nak memperkenalkanlah bahagian-bahagian penting ataupun komponen-komponen penting yang ada dalam 3D printer. Secara umumnya, bentuk asas sebuah 3D printer Fused Deposition Modeling ataupun FDM, dia berbentuk macam ni lah. Dia ada bed, printing bed, ada hot end ataupun kepala printer dia, dan ada satu motor dekat belakang ni yang akan menolak ataupun menarik filament untuk masuk ke dalam hot end. Di sekeliling ni ada dia punya gantry ataupun dia punya rangka utama. Ada banyak jenis 3D printer yang boleh kita tengok dekat pasaran. Ada yang jenis bertutup dan ada yang jenis terbuka macam ni. Kebiasaannya untuk model yang murah, memang jenis terbuka macam ni lah, sebab dia lebih cost efektif dan lebih sesuai untuk digunakan untuk printing bahan yang tak sensitif macam PLA. ABS, kalau nak print, kebiasaannya printer dia akan yang jenis macam oven tu, dia macam tertutup macam tu. Tapi mesin ni pun boleh print ABS, cumanya mungkin saiz yang tak terlalu besar lah. Untuk printer ni, Anycubic Mega S ni, saiz printing, kawasan printing dia adalah 210 darab 210 darab 200 mm. So lebih kurang besar macam ni lah apa yang aku boleh print sekali print dalam mesin 3D printer ni. Dekat sini dia punya pool untuk filament. Filament yang aku gunakan adalah PLA, Polylactic Acid, sebab bahan ni murah, mudah di print dan dia lebih mesra alam sekitar. So kita tekan button, dia akan keluar preload screen dia. Kita tunggu kejap. Tapi sebelum kita start 3D printing, kita kena levelkan printing bed dia ni. Kita kena make sure ada punya printing bed ni perfectly flat. So macam mana kita nak buat? First kali kita kena ambil kertas. Apa-apa je lah, aku ada voucher pizza ni, aku ambil sebab dia kertas dia sama saiz dengan standard untuk kita nak print. So first kali apa yang perlu kita buat ialah kita kena letakkan axis dia pada home. Kita letakkan dia pada home. Hot end ni akan berada pada 000. Okey, dah. So setelah kita letakkan dia pada kedudukan 000, so basically motor dengan print head ni dia dah lock. Jadi susah lah kalau kita nak buat manual leveling ni. Jadi sebelum kita buat manual leveling tu, kita mesti pergi kepada setup, cari pada function motor dan kita padamkan motor. So bila kita padamkan motor tu, basically dia boleh bergerak lah ke bawah dan ke atas. Okay, so aku akan tunjukkan macam mana nak buat pada satu point saja, pada 000, sebab yang lain kita akan ulang benda yang sama. So sebelum kita buat leveling ni,
kita naikkan sedikit hot end kita ni. Mungkin tak banyak, dalam 2mm, 3mm, sekadar untuk kita boleh lepaskan kertas ni melepasi mata printer tadi. Dan bila kita dah slipkan dia, kita kembalikan dia kepada kedudukan asal balik. 1, 2, 3. Kita kena pastikan kertas tu boleh macam dia boleh lalu tak lalu je dekat mata dengan print bed, supaya dia ada, orang kata apa, very minimum distance di antara hot end mata printer tadi dengan tapak untuk kita print. Jadi sebabkan sekarang ni ketat sangat, apa yang aku boleh buat ialah aku kena longgarkan sikit tapak dia supaya dia boleh bergerak. Okay, tarik. Okay, sekarang dah cun. Aku boleh tarik, tapi dalam masa yang sama ada sedikit resistant. So itu adalah jarak yang terbaik. Untuk seterusnya aku kena ulang untuk ke semua point lah. Point di sini, point di sana, point di sana dan sebagainya. So cara dia senang je. Aku naikkan mata dia. Sebab tadi motor kita dah off, kita boleh tarik je sebenarnya. Tarik ke sini dan kembalikan dia pada kedudukan asal balik dan kita buat. Kita kena make sure setiap point tu kedudukan dia sama, dia punya resistance dia sama dan seimbang. So secara teorinya, bila ke semua bahagian tu kita dah buat cara tadi tu, secara umumnya printing bed tu akan jadi perfectly flat lah untuk mata ni ataupun kepala print ni, printkan model yang kita nak. 3D printing ni, benda yang paling pertama ialah first layer punya print tu. First layer yang paling bawah sekali. So kalau paling bawah tu cantik, tak ada tu kopik-kopik, dia melekat cun je dekat printing bed tu, so insyaAllah kita punya print tu akan cantik lah sampai habis. Dan kita tak perlu nak tunggulah, sebabkan benda ni adalah mesin untuk prototyping. Masa untuk print tu mungkin agak lama, jadi boleh berbeza-beza daripada 10 minit sehinggalah kepada berjam-jam lamanya. Takkanlah 18 jam kita nak tercongok, nak tengok je kan print tu layer by layer kan. Basically rule of thumb dia, kalau first layer tu cun, insyaAllah lah keseluruhan printing kita akan cun. Aku sebenarnya dah masukkan lah filament ni, tapi aku tak tahu kenapa dia punya filament dia patah. Filament dia ni, dia tak macam benang loh, dia agak keras juga, jadi dia senang patah. Untuk mesin Anycubic i3 Mega ni, dia dah ada automatic extrusion. Jadi apa yang kita perlu buat, kita cari dekat menu dia ni, ada button filament dekat sini. Kita tekan filament dan kita boleh tengok, kita boleh pilih sama ada nak menu nak masukkan filament ataupun nak keluarkan filament. So basically kalau kita masukkan filament, motor tu akan menolak filament tu ke dalam lah. Dan kalau kita nak keluarkan filament, dia akan tarik balik filament tu supaya kita boleh re-spool balik. Kalau nak tukar color ke, nak tukar material ke kan. Kalau kita punya spool filament ni habis ke, so kita boleh tukar lah. Jadi dalam sekarang ni aku nak masukkan filament ke dalam. Untuk menambahkan dramatic effect, aku akan naikkan sedikit hot end ni supaya korang boleh nampak bila dia masuk tu apa akan jadi. Bila hot end dah panas, kita akan masukkan filament ke dalam extruder. Bila extruder sentiasa menolak filament ke bawah, isi-isi yang ada kat dalam ni akan tertolak ke bawah dan dia akan terkeluar lah kat bawah ni. Dia punya hot end ni temperature dia 230 darjah. Aku tak nak terbakarkan tangan aku lah. So memang dalam mesin ni dia datang sekali dengan tweezer ni. So kita boleh orang kata apa, peel dia lebihan-lebihan tu dan kita keluarkan dia supaya dia tak meleleh-leleh dan sebagainya. So jadi aku akan tolak ke bawah. First kali aku tekan filament in dan aku hanya masukkan je, fitkan saja pada extruder punya intake point tu. Dan dia akan automatic tarik. Jadi bila dia dah start tarik, isi-isi yang ada dalam tube ni akan ditolak lah ke bawah. Jadi kalau kita nampak kat bawah ni, dia akan tolak macam mi goreng kan. So jadi aku tak nak bazirkan, aku dah rasa dia dah cukup tarik ke dalam, dah tak terputus dan aku stopkan. So kita, dan bila dah stop tu, kita akan bersihkan lah lebihan-lebihan yang ada dekat ni. Kita ambil macam ni. Ni dah jadilah. Ini adalah sisa-sisa PLA yang tak nak lah, kita kena bersihkan. Jadi bayangkan bila kita print tu, boleh kata instantly dia akan keras dan kita boleh nampak model apa yang kita nak buat. Sekarang ni aku nak tunjukkan macam mana kita nak convert model yang kita nak print tu kepada processing dia, sehinggalah kita boleh masukkan ke dalam SD card untuk dia print. Okey, jadi untuk kita nak ubah model daripada model 3D kepada G-code ataupun model yang boleh kita print dengan 3D printer, yang pertama sekali apa yang perlu kita buat ialah kita perlu ada 3D file berkenaan lah. Jadi aku dah download satu model 3D ni daripada www.thingiverse.com. Jadi apa yang aku perlu buat ialah aku hanya perlu buka satu software yang bernama Ultimaker Cura ni.
Ultimaker Cura ni software yang free yang boleh digunakan untuk banyak jenis 3D printer. Profile dia, aku kat sini kita boleh pilih jenis printer apa. So aku memang dah setkan i3 Mega. Dan kita boleh pilih bahan apa yang kita nak print. So untuk case ni aku memang pilih PLA, dan di sini adalah setting printing yang kita boleh adjust, sama ada kita nak print dia tebal, kita nak layer dia halus, kita nak tambah support ke dan sebagainya lah. Jadi aku tak nak usik kat situ lah, aku akan biarkan dia by default. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita cari satu model ni aku dah download daripada website Thingiverse. So kita drag je ke dalam software ni, dan kita boleh play around, kita tengok bentuk tu okey ke tak, dan kita kena pastikan yang tapak di bawah dia tu 100% menyentuh printing bed lah. So ini adalah yang warna kelabu ni adalah printing bed. Ini akan replicate kawasan yang kita akan print tu. Jadi kita kena make sure bawah ni tak ada ruang yang tergantung. Kat situ dia macam ada slanted sikit, tu should be okay lah, tak ada masalah. Dia macam sengit kat sini kan, tu tak ada masalah, asalkan dekat bawah ni dia 100% menyentuh permukaan. Merah ni maksud dia menyentuh permukaan lah. Dan everything looks fine. It should be an easy print. Cumanya kalau solid sangat, mungkin waktu printing dia lama. Jadi software ni apa dia akan buat ialah, software ni dia akan convert STL file tu kepada G-code. G-code ni dia memberi koordinat lah kepada 3D printer untuk menggerakkan print head tadi, supaya dia boleh membentuk objek yang kita nak buat ni. Aku tak nak ubah apa-apa, support tak ada, adhesion pun tak ada, dan kita tekan button slice. Slice ni yang akan orang kata apa, dia akan potong layer by layer model tadi supaya dia jadi G-code. Okay, kalau kita tengok kat sini, kita akan ambil masa dalam 4 jam 40 minit. Boleh tak kita nak kurangkan lagi tempoh dia, tambahkan masa 60mm per second print speed dia. Infill density dia dah 10%. Kita cuba gyroid tu, ada beza tak? Kita tekan slice balik semula, ada beza tak? Tadi 4 jam, ni dah kurang, ni dah jadi 3 jam and 43 minit. 3 jam should be okay lah kot untuk test model kita ni. Selepas kita slice, sebenarnya kita boleh tengok, kita boleh preview dalam software ni macam manakah bentuk printing tadi. Inilah bentuk layer yang akan di print oleh mesin. Dia tunjukkan layer by layer, selapis demi selapis, dan kita boleh simulate macam mana bentuk printing tu daripada layer yang pertama ke bawah sehinggalah layer yang terakhir 150. Jadi kalau korang perasan infill pattern tadi aku letak gyroid kan. So gyroid tu bentuk yang ni, yang beralun-alun ni. Ini adalah bentuk gyroid. Aku dah tengok dekat YouTube channel lah, bentuk ni macam strong dan dia kuat, tak memakan banyak material sangat. Sekarang ni it looks like kita akan ada 150 lapisan daripada bawah sehinggalah ke atas. Kita nak play around dengan, kita nak suruh dia tunjukkan printing proses daripada mula sampai habis pun boleh, tak ada masalah. Dia akan tunjukkan lah, kepala dia akan bergerak macam tu. So secara umumnya inilah yang akan berlaku nanti. First layer sekali dia akan lalu perlahan macam tu. It is quite a slow process. Dia akan tunjukkan macam mana dia akan buat. Baguslah software ni kan. Kita boleh tengok macam mana bentuk pergerakan dia pada akhirnya nanti. Okay, so bila kita dah everything dah slice, STL file tadi dah converted to G-code, dan kita boleh savekan file tu tadi tu kepada memory card. Kita akan savekan dekat USB drive. Make sure nama dia tu mudah untuk kita cari lah, Osmo Casing G-code. Please make sure nama dia, nama hujung ataupun nama file, jenis file tu adalah file G-code, dan kita save, dan it is ready to be printed. Ok, jadi aku dah save file 3D tadi dalam SD card ni, dan sekarang ni apa yang perlu dibuat ialah aku hanya perlu masukkan je dekat slot dekat tepi ni dan fit snugly. Ok, kat situ dah ada lah nama file yang kita nak print tadi, dan kita tekan je Osmo Casing. Aku salah type, print sahaja, dan kita tunggulah, let the machine do her magic. So aku biarkan je mesin tu berjalan sendiri selama lebih kurang 3 jam lebih. Alhamdulillah tiada masalah berlaku. Selepas printing proses tu habis, mesin just dia tamatkan proses tu dengan sendirinya, dan terhasillah bekas yang aku ingin buat sebenarnya pada hari ini. Inilah bendanya, daripada PLA, jadi keras, mudah dibentuk, dan color dia pun agak cantik.
Cuma aku tak boleh letakkan dia dekat tempat yang bersuhu ekstrim tinggi. Macam contohnya dalam oven ke, dalam kereta ke, dia kurang tahan kepada haba yang terlampau tinggi. Even sebenarnya aku tak boleh biarkan dia berjemur lama sangat di luar kan. Sebab kan Malaysia ni kan suhu dia tinggi, jadi tak boleh lah. Jadi tapi untuk suhu bilik, this just nice lah. Mudah lah. Aku dah ada casing ni. Kalau nak beli dekat Shopee pun mungkin harga dalam belas-belas, mungkin berpuluh-puluh ringgit. Jadi tak berbaloi kan. Jadi macam nak guna benda ni senang je. Sekarang ni sebabkan dalam ni dah ada rongga-rongga kan, dah ada rongga bulatan, dah ada rongga L ni. Jadi kita macam main puzzle sajalah. Kita masukkan everything in place. Snap saja. Snap saja. Perfect fit. Tak etoh lah insyaAllah. Kita etoh. Sebenarnya kalau tengok kat sini ada lagi 3 slot dan ada 2 lagi slot kecil dan 1 slot SD card. Sebenarnya ada 2 lagi aksesori yang sedang berada dekat handphone aku sekarang ni, iaitu audio adapter dan juga phone kepada kamera punya bridge tu. Jadi aku tak dapat tunjukkan dekat sini lah. Tapi mungkin untuk SD card boleh letakkan. Dan sebenarnya bila aku test saiz USB biasa pun sebenarnya dia nice lah, boleh letak. Tapi dia tak ketat lah. Kalau letak atas meja agak kemas. Lama ni pun aku dah try banyak benda juga. Aku dah print vase ataupun pasu ni. Dia hollow je kat dalam dia. Dia ringan, cantik. Menggunakan 3D printer yang sama. Wrench ataupun bahasa Melayunya sepana. Dan boleh dilaraskan. Dia print seketul macam ni. Tiada pemasangan tambahan diperlukan. Dan ada satu lagi. So benda yang paling besar yang aku dah print setakat ni ialah model engine jet turbine ni. Semua parts boleh berpusing dalam belakang. Untuk model ni aku ambil masa lebih kurang 6 hari kot, 7 hari untuk print. Sebab aku perlu print parts by parts, sikit dan aku cantumkan akhir dia menggunakan bolt dan nut dan juga gam dan sebagainya lah. Kalau kita minat dengan 3D printing ni, banyak benda yang best-best yang kita boleh hasilkan. Untuk itu cukuplah untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton hingga ke akhir episod. InsyaAllah pada masa-masa akan datang aku akan try untuk come out dengan konten-konten yang lebih menarik lagi. Terima kasih kepada semua penonton-penonton yang sudi menonton video aku, subscribe channel aku. Aku ucapkan ribuan terima kasih kepada korang. Jasa korang aku akan kenang sampai bila-bila, insya-Allah. So aku akan letakkan link description untuk mesin sekiranya korang nak beli, dan aku juga akan letakkan link description kepada website untuk korang download tadi, www.thingiverse tadi. Korang boleh download je dekat bawah. Ok, so itu saja untuk minggu ni. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi menonton video aku. Semoga berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.